ulama dan mufassir menyatakan bahawa seandainya mereka dapat mengamalkan sunnah, hadiah daripada puasa ni kita akan dapat takwa. Perbanyakkan istighfar, minta ampun pada Allah, seolah-olah dia telah berpuasa sepanjang tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wama adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang saya hormati dan saya kasih sekalian, bersama kita dan kali ini episod kita membincangkan tentang mengejar Lailatul Qadar. Ketika kita merasai betapa bersyukurnya pada Allah, Allah masih berikan ruang, peluang, masa dan umur untuk kita berada sampailah ke penghujung Ramadan. Marilah kita beriman pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan tawaran yang sangat hebat. Para mufassir menyatakan bahawa Lailatun bermaksud adalah apabila tenggelam matahari dan sehingga terbitnya fajar. Itulah ruang waktu yang kita mendapat kelebihan yang ada pada Al-Qadar yang disebutkan. Al-Qadar itu bermaksud syaraf, kemuliaan. Artinya pada malam itu Allah telah mentakdirkan bahawa malam itu adalah kemuliaan dan malam itu adalah sesungguhnya kemuliaan bagi orang yang membangunkan. Dan kita mendapati bahawa sesungguhnya Lailatul Qadar itu juga bermaksud, kata mufassir, adalah qadar adalah ketetapan yang Allah tentukan bagi manusia untuk mereka sepanjang tahun sehingga Ramadan akan datang. Dan yang paling penting dan pasti adalah dalam malam yang disebut Lailatul Qadar adalah seluruh keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan pada malam tersebut. Allah memberikan keberkatan kerana rahmat Allah sepanjang tahun. Seluruh bulan Ramadan itu penuh dengan keberkatan, tetapi tidak ada yang boleh menandingi keberkatan yang ada pada malam yang kita sebut sebagai Lailatul Qadar. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa malam tersebut kebaikannya, keberkatannya, kerahmatan dari Allah, keampunan dari Allah khairun min alfi syahr. Dia bukan bermaksud 1000 bulan, tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Kita selalu mengatakan bahawa malam itu sama macam kita beribadah seperti 80 tahun 4 bulan. Sebab kita convertkan daripada 1000 bulan menjadi 80 tahun. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan betapa mulianya malam itu, dan malam itu bukan seperti 80 tahun 4 bulan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kata khairun, bukan seperti, tetapi lebih baik. Mungkin seperti 2000 bulan, mungkin kita lakukan solat seperti kita lakukan 3000 bulan, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ingin kepada kita merebut setiap saat yang berlalu dengan penuh kebaikan agar dapat dipenuhkan malam itu dengan kebaikan bagi kita semua. Allahu Akbar. Saya dapat merasai kesukaran bersama antara saya dan para penonton untuk kita menjadi orang yang saat ini sama-sama nak memburu yang disebut Lailatul Qadar. Apatah lagi suasana ini, zaman ini, inilah saat orang bercakap soal hari raya. Di mana-mana dah dengar bunyi lagu raya dimainkan. Sehingga akhirnya fokus manusia untuk memburu Lailatul Qadar hilang
atau paling tidak dia akan berkurangan. Maka kerana itu saya kira apa yang terpenting adalah marilah sama-sama kita setkan dalam perasaan kita, akal kita, emosi kita. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menawarkan kebaikan yang jauh lebih daripada 1000 bulan, hanya orang yang dalam hatinya memasang satu setting bahawa inilah ruang, inilah peluang yang ada Allah berikan kepada aku untuk aku dibebaskan daripada neraka Jahannam. Orang yang merasai bahawa dia tak layak lagi masuk dalam syurga dan dia takut dengan kalau sekiranya andai dijemput oleh Allah saat ini. Mindset yang begini saja yang akan dapat melihat betapa dia perlu menggunakan seluruh peluang yang ada di bulan Ramadan, terutama dalam mengejar Lailatul Qadar ini, akan dilakukan secara bersungguh. Apabila kita merasai bahawa amal kita tak cukup untuk menebus kita daripada neraka Jahannam, amal kita tak sebanyak untuk menyelamatkan untuk kita melalui hari akhirat yang panjang. Cuba bayang pada 19 Ramadan satu peristiwa yang sangat menyedihkan. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Talib keluar untuk mengimamkan di satu solat subuh. Dan ketika dia membangunkan orang untuk sama-sama membangunkan malam, seorang lelaki yang sangat jahat mengeluarkan pedang yang disimpan di bawah jubahnya, dihayun pedang tersebut sehingga akhirnya mengena pada kepala Sayyidina Ali dan ditusukkan tusukan berulang kali rebah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan pada saat darah berhamburan di serata tempat, lelaki tersebut diuruskan dan dihukum kemudiannya. Tetapi marilah kita lihat mindset manusia yang Nabi telah jamin syurga, manusia yang kebaikannya penuh dalam amal hidupnya. Sayyidina Ali bin Abi Talib pada saat hari-hari terakhirnya, sehingga dikatakan bahawa dia ingin untuk minum segelas susu dan orang berikan, dan saat dia menghirup susu tersebut dan darah susu tersebut keluar daripada celah-celah lukanya, Sayyidina Ali menangis teresak-esak. Orang bertanya pada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkik? Apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Amirul Mukminin?" Kata Sayyidina Ali, "Aku takut bekal aku ini yang ada yang sangat sedikit tidak mampu untuk menampung perjalanan akhirat yang terlalu jauh." Cuba bayang, seorang lelaki yang merasai yang telah dijamin oleh Rasulullah sebagai ahli syurga, tetapi dalam setting dia, amalku belum cukup. Maka atas amal yang belum cukup inilah yang akan menjadikan seseorang memburu untuk melakukan ketaatan sebaiknya dan sebanyaknya. Kalaupun Allah tawarkan 1,000,000 bulan pun, tetapi kalau dalam setting kita dah selamat, kita tak perlukan syurga dan tak nak agar dimasukkan ke neraka, maka tawaran ini akan berlalu begitu sahaja. Para ulama menyatakan bahawa ingatlah Ramadan akan berlalu, tetapi kesan Ramadan itu dek kerana kita dapat diterima amal pada malam Lailatul Qadar, maka ia menjadi bekal bukan hanya sekadar menyelamatkan kita di hari akhirat, tetapi ia juga akan dapat mengukuhkan hati kita di atas sepanjang kita hidup di atas muka bumi ini. Kerana taubat adalah merupakan asas kepada semua bangunan agama Islam dan ibadah dalam Islam itu sendiri. Justru itu, apabila kita masuk dan bertemu dengan Lailatul Qadar, maka jadilah orang yang dianggap oleh Allah sebagai at-taibun, orang yang bertaubat memohon keampunan daripada Allah. Apabila kita nak mendapat kejayaan dengan bertemu pada malam Al-Qadar, marilah kita menjaga beberapa perkara. Pertama, pesan ulama, jauhkan di siang harinya daripada melakukan dosa. Dan dosa yang paling mudah berlaku pada seseorang adalah dosa daripada apa yang dia cakap dan dosa daripada apa yang dia tulis. Dia akan menggugat untuk kita dapat membangunkan malam itu dengan qiyamul lail atau membangunkan malam pada Lailatul Qadar. Jadi sebab itu yang penting adalah kita berdoa pada Allah, "Wahai Allah, berilah aku taufik
untuk aku dapat menjauhkan dosa kepada Allah dan dosa sesama manusia sepanjang siang di bulan Ramadan, dan apatah lagi pada malam yang kita harap kita persiapkan diri untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Apabila kita telah mempersiapkan dengan tidak melakukan dosa, maka marilah kita sama-sama melalui pada malam itu dengan penuh pengharapan, menjaga makan kita, tidak berlebihan dalam makan, kerana semua ini insya-Allah menjadikan kita semua akan dikurniakan oleh Allah malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan tersebut. Kepada Allah, saya dan kita semua menadah tangan dan berdoa, wahai Allah, apa kiranya pada tahun ini ya Allah, rezekikanlah kami ya Allah untuk bertemu dengan malam Al-Qadar. Jadikanlah kami tidak berdosa di malam itu. Jadikan kami melakukan sebanyak-banyak ketaatan kepadamu, dan kami layak untuk dibebaskan daripada azab neraka Jahannam. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.